So basically saya Dr. Hajah Azraida Syahdan, pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Alhamdulillah saya banyak bercakap sebenarnya mengenai minda. Banyak bercakap mengenai kepimpinan diri. Konsep kepimpinan diri ni dia berbeza dengan organisasi. Organisasi macam mana kita bos nak kawal staff kita. Dari segi banyaklah kan. Tapi konsep kepimpinan diri macam mana kita nak kawal minda kita, ego kita, emosi kita, akal kita sebenarnya. Akal ni dia membentuk kehidupan. Ramai orang tak tahu kat luar sana. Kehidupan kita 80% dibentuk oleh apa yang kita fikir, apa yang ada dalam otak sebelah kanan kita, otak bawah sedar ataupun subconscious mind kita. So dekat luar sana sebenarnya banyak program-program yang dibuat mengenai minda ni, tapi kena bayar. Jadi hari tu bila saya berada satu tahap di mana saya berada di tahap bawah, orang kata kalau penyek tu dah hampir penyek kan, dalam bank account saya ada RM1 je masa saya ingat lagi. Jadi saya dekat overseas, saya mengalami banyak krisis rumah tangga lah, sampai berlaku penceraian. Lepas tu banyak kehidupan tak tenang lah orang kata. Dan saya ada penyakit lagi kan. Jadi at that time saya kata, apa penyebab dia? Jadi saya kata kalau mesti ada solusi. So saya pun travel. So far saya dah travel ke 38 negara. Tujuan travel tu untuk mencari ketenangan sebenarnya. Tetapi bila travel, kita tak jumpa ketenangan tu dekat situ. Sampai saya sampai dekat Sorrento. Sampai Sorrento, saya duduk dekat kafe tepi bukit tu. Saya nampak ada satu quote dekat dinding tu. You are what you think. Lepas tu ada lagi quote lain. Life is what you want it to be. Lepas tu saya kata, kenapa ada quote macam tu ah? Saya balik ke California, saya study. Saya masuk kelas saya, lepas tu saya jumpa dengan seorang kawan saya. Kawan saya ni dia pesakit kanser. Lepas tu dia cakap, guys, untuk semester ni saya akan defer study. I'm going to just put my study on hold for 6 months. Lepas tu saya kata, kenapa? Dia kata, because I have cancer. I have a breast cancer and I'm going to cure my cancer. Lepas tu saya kata, macam mana awak nak cure cancer awak? How are you going to do that, Rachel? Lepas tu dia kata, with my mind. Masa tu saya macam, gila pun masalah ni. Nak sihat guna mind, guna minda je. Tapi tak apalah, go ahead. So 6 bulan. 6 bulan dia balik-balik, dia pakai baju pink, rambut pink semua. Lepas tu dia senyum. Lepas tu dia kata, guys, big news, I'm free from cancer. That's the starting point. Where I believe yang, oh okay, saya pernah baca otak mengubah kehidupan. Dan sekarang ni kawan saya ada penyakit kanser ni, sembuh dari kanser, ubah otak dia. Lepas tu saya cakap, macam mana awak ubah otak? Dari situlah saya cuba korek ilmu cognitive fitness. Dan Alhamdulillah baru-baru ni saya berjaya tamatkan saya punya cognitive fitness daripada Harvard. Dan saya belajar banyak mengenai otak, bagaimana otak kita mengawal kehidupan kita. Kalau kita nak apa yang kita nak, let's say kita nak RM1,000 masuk ke akaun bank kita, ada cara tanpa kita keluar mencari kerja ke, insyaAllah duit tu boleh datang dengan menggunakan fikiran saja. Kalau kita sakit, kita nak sembuh, kita tak perlu ambil ubat. Kita duduk, kita betulkan balik minda kita, reprogram minda kita, InsyaAllah dalam tempoh berapa minggu kita sembuh. Testimoni dia ada dalam buku ni kan, tuan-tuan perempuan ada buku ni kan. So muka surat 83, salah seorang peserta saya 94, dia bagi tahu mak dia lumpuh daripada paras pinggang ke kaki, tak boleh jalan. Doktor pakar kata mak dia ada beberapa bulan untuk hidup dan memang tak ada harapan untuk jalan. Lepas tu dia cari saya, doktor, saya nak bertanya doktor, apa teknik saya boleh buat? Saya katalah, okey, guna beberapa teknik, panduan unggul, reprogram balik minda mak dia. Menggunakan, adalah beberapa teknik yang dalam ni. Lepas tu dia buat. 2 minggu lepas tu dia hantar testimoni dekat saya. Dia kata, doktor, Alhamdulillah, Allah Akbar, saya nak cakap, mak saya boleh berjalan. Doktor pakar terkejut, mak saya berjalan tanpa tongkat. Dan doktor pakar tanya, makan ubat apa? Lepas tu dia kata, mak saya tak makan ubat. Mak saya cuma programkan semula minda mengikut apa yang Dr. Azu ajar. Jadi dekat situlah saya kata, wow, kalau benda ni boleh ubah hidup saya daripada someone yang berada di bawah, lepas bila saya balik Malaysia, saya mampu untuk ubah diri saya dan saya mampu ubah keluarga saya. Dan lepas tu follower dekat Facebook saya bukan ni je. Kalau tengok kat belakang ni, ada yang dapat duit free RM1,200 dalam bank. Saya tak tahu pun datang duit tu. Lepas tu ada yang nak repair kereta, dia set je balik minda dia, dia nak repair kereta RM3,000. RM3,000 masuk kat akaun, tak tahu siapa bagi. Ada yang nak beli iPad, iPhone, RM15,000. Orang datang, saya nak sedekah duit ni RM15,000. Sedekah kat saya? Ni testimoni betul? Betul, saya memang nak berinfak saja, tak apa, akak buat je apa-apa akak nak buat dengan duit ni. Jadi benda tu betul. Bagaimana ia terjadi bila kita set minda kita.
Bila kita fokus pada apa yang kita nak, satu, yakin pada apa yang kita nak, kita akan dapat. Dan bila kita sebenarnya betul-betul belajar ilmu reprogramming mind ni, dekat Amerika, most of the people belajar. Sebab tu the rich get richer. Dekat Malaysia, orang belajar gak, tapi kan to get to this ilmu, korang kena bayar. Ramai orang kena bayar. Macam contohnya kelas NLP, kelas Dr. Azizan kan. Lepas tu saya kata, saya nak bantu orang. Kalau saya nak bantu orang dan orang tu tak mampu nak bayar, macam mana kan? Jadi hari tu bila dah ada banyak sangat testimoni yang proven mengubah kehidupan orang, tak buat postage, sales masuk, tak buat Facebook ad kan, hanya membetulkan minda. Jadi saya kata, ilmu ni satu dunia akan tahu. Dan saya boleh bagi percuma sahaja. Sebab tu baru-baru ni kita masa seminar hukum doi tarik, alhamdulillah ada lebih kurang 250 full seat. Dan masa tu kita ada cakap pasal mind tune ni. Kisah mind tune ni ianya adalah salah satu teknik dalam saya punya buku ni, teknik hipnosis audio. Senang je macam mana kewujudan mind tune ni. Masa tu teknik audio ni saya bagi tahu peserta, saya kata senang, malam-malam you guys sebut affirmation, pengukuhan diri positif. Sebagai contoh, kita nak rezeki murah, saya murah rezeki. Kalau kita nak kurus, saya kurus. Sebut je sampai kita tidur, masuk dalam gelombang otak alfa. Dan masa tu kita akan reprogram, dia slowly akan reprogram minda. Tapi dia tak boleh buat sehari saja, dia kena partial habit terbentuk 21 hari, fully habit 60 ke setahun. Jadi saya kata dengan diorang, sebut dan sebutlah sendiri nak apa. Tapi saya bagi contoh, saya record suara saya. Jadi saya sebut, saya bahagia, saya kaya raya, saya murah rezeki. Saya bagi dekat student saya. So diorang ni malam-malam duk dengar suara saya. Lepas tu saya tanya, malam-malam you guys dengar suara siapa? Suara doktor lah. Saya kata, kenapa dengar suara saya? Record lah sendiri. Dia kata, tak nak, malah lah. Doktor buatlah device yang boleh kita orang dengar. So dari situ saya kata, okey, kita combinekan apakah benda-benda yang boleh diprogramkan untuk otak. Dan dekat situlah terhasilnya dengan bantuan Deja Mos dan juga Cikgu Siti Hajar merekodkan suara mereka, terhasilnya mind tune. Doktor nak tanya, adakah dia berkaitan dengan psikologi juga? Betul. Psikologi, ilmu ni ilmu psikologi, sains dan juga Al-Quran Islam. Sebab ada orang kata ilmu ni ilmu ajaran sesat. Tidak, dia bukan ajaran sesat sebenarnya. Sebab apa? Sebab apa saja yang saya bawa, semuanya dinyatakan dalam Quran surah An-Nur dan surah Al-Baqarah. Cuma kita nak belajar atau tidak, nak study atau tidak kan. So basically daripada situlah timbulnya the mind tune. The mind tune adalah device. Adalah peranti. Dia bukan produk yang macam produk-produk. It's a device untuk reprogramming minda. Kalau saya boleh cakap, new year, new mind. Macam itulah. Jadi kat sini kita letakkan suara-suara yang boleh memprogramkan minda semula. Yang ini zikir. Zikir ni, dia ada certain zikir yang memang bagi impact sangat tinggi dalam kehidupan kita. Ada dinyatakan dalam surah An-Nur. Contohnya kalau kita nak, kita hilang semangat sekarang. Kita tak ada semangat langsung dah ni. Macam hilang kerja kan. Jadi ada satu zikir Hasbi Rabbi dengan Kafi. Jadi kalau kita keep repeating the same zikir, so insyaAllah dengan izin Allah kita akan dapat semangat tu. So zikir ni impact dia lain-lain. So kita pilih zikir apa yang kita nak letak. Yang pertama ni adalah muzik gelombang alfa, gelombang otak. Otak manusia ada 4 gelombang. Alfa, beta, theta, alfa, theta, beta. So kita nak berada dalam gelombang alfa dengan theta untuk reprogram balik minda kita. So dalam ni kita letak muzik gelombang otak, di mana bila kita dengar, kita akan slowly masuk dalam gelombang alfa. Bila kita berada dalam gelombang alfa, kita boleh reprogram minda kita. Sebab tu kadang-kadang bila kita dalam bilik air, kita dapat idea banyak-banyak. Tengah-tengah mandi tu dapat idea. Aku nak buat bisnes ni lah. Sebab apa? Sebab air yang turun tu adalah salah satu muzik gelombang otak. Sama juga masa kita drive, bunyi bising. Tengah drive kan kita akan dapat idea kan? Dapat idea kan tiba-tiba. Sebab otak berada dalam gelombang alfa. Jadi dekat sini kita programkan muzik tu dalam ni supaya mungkin kalau kita tengah stress buat kerja kan, nanti korang plug in je earphone dekat sini, kita dengar untuk 5 minit untuk dapatkan that, you know, untuk releasekan balik kan, lebih kurang lah kan. So yang ini pula Quran, yang ni affirmation, yang ini yang paling penting sebenarnya, yang nombor 3 ni affirmation ni lah yang saya kata saya recordkan suara saya.
saya bagi dekat peserta, diorang dengar suara saya. Tapi yang ni menggunakan suara kita punya talent lah kan. Dia ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, lepas tu laki dengan perempuan. Jadi nak tidur malam tu boleh dengar lah suara mana yang kita nak dengar malam-malam tu. I am rich. I am successful. Dia diprogramkan dengan binaural beats. Maknanya muzik gelombang otak dikompalkan dengan pengukuhan diri. So kita biar je. Let it play. Masa kita tengah tidur kan. Selama 21 hari. Dan let's say kita hari ni adalah satu program seorang manusia yang sedih. Bangun hari ke-22, kita akan wake up as a happy program. Kita akan wake up sebagai macam kesedihan tu akan hilang automatically. That's how our system works sebenarnya. Otak kita memberi isyarat kepada spinal cord akan bagi isyarat kepada semua yang ada dalam badan kita, sel, dan daripada situ ia membentuk kelakuan dan tindakan kita. So jadi dekat situlah sejarah bermulanya Mindtune ni. Jadi belum dilancarkan, launching insya-Allah kita akan buat soon selepas saya dapat testimoni orang kata legit. So tujuan diadakan hari ni media sebab saya nak kumpulkan, saya nak media bagi peluang kepada orang awam buat hebahan. Kita mencari 200 orang yang mempunyai masalah, kita akan saring kan, yang rasa dia nak betul-betul ubah hidup dia. Kita akan bagi device percuma dan mereka perlu apply lah. Kita akan saring dulu dan dekat situ kita akan tengok result dia sepanjang 30 hari itu. Dia berada dalam kita punya eksperimen orang kata, dan kita akan tengok dia punya keputusan post resultnya. Jadi itulah, dengan hopefully dengan bantuan media-media kita boleh dapat the right person, bukannya orang yang macam saja-saja nak ambil kesempatan ke, tapi betul-betul yang kita boleh bantu. Sebab ceritanya sekarang saya dalam proses untuk bantu AADK untuk masukkan benda ni dekat pusat serenity supaya bekas-bekas menagih dadah ni, supaya dia terprogram teruslah dia punya habit yang baru dan tidak kembali menagih dadah. Jadi itulah kita punya objektif insya-Allah. Suara Dejamus dan Cikgu Siti Hajati yang saya kata tadi, bila saya ada idea nak buat ni, lepas tu saya memang rapat dengan Dejamus. Alhamdulillah kan. Jadi saya cakap dengan Deja, saya kata benda ni banyak ubah hidup kita, macam mana kita nak buat? Kata dia okey, dia bantu. Jadi Dejamus yang bantu untuk compose, put all the song, the music, dan kita ada Cikgu Siti Hajar untuk zikir dekat situ. Jadi kita bergabung lah, kita kata tak apalah 3 generasi, kerana kita ketiga-tiga daripada kita pernah mengalami satu situasi bawah, dan bila kita percaya benda ni, kita berjaya bangun balik. Jadi kami yakinlah sebenarnya insya-Allah mampu untuk membantu. Macam mana dapatkan device ni? Device ni kita ada online, for now www.mindtune.com.my, senang je, mindtune.com.my, mindtune.com.my. Tetapi penjualan dah ada dah, kita lakukan itu apa, tapi belum pelancaran sepenuhnya belum buat, sebab cadangannya sekiranya ia betul-betul memberi kesan kepada 100 orang yang kita pilih ni, kita akan masukkan di bawah Kementerian Sains dan Teknologi untuk bantu lebih ramai orang. InsyaAllah, doakanlah. Satu device tu berapa? Device ni dia datang dengan buku tadi. Buku tadi. 159. Dua-dua buku. Buku sahaja 79. Tapi kenapa kena ada buku? Kehidupan kena ada konsep asas, kena ada basic, kena tahu macam mana device ni, asal-usul device ni, macam mana device ni berusi. Jadi kita datangkan dengan buku. Dalam buku tu ada teknik-teknik. Kalau dia kata dia baca dulu testimoni belakang tu. Oh, dalam testimoni ni contoh Puan Mariani dia ada sebut teknik tap. Maka kat situ kita tahu lah teknik tap yang mana. Dia ada sebut audio device mendengar pengukuhan. Maka dia buka lah pengukuhan kalau dia nak result yang sama kan. Jadi dia supporting evidence dekat situ kan. Dah berapa lama kajian? Saya lama, 2 tahun. Saya rasa saya secara spesifik 2 tahun. Tapi secara macam general saya mula buat ni semenjak tahun 2013. 2013 saya bercerai. So 2014 saya habiskan PhD. Masa saya habiskan PhD tu baru saya dapat satu, yang saya kata saya travel tadi, saya dapat satu kekuatan untuk balik Malaysia. Saya tinggal kat overseas sebelum ni 8 tahun. Saya tak nak balik.
Sebab saya rasa bila saya balik Malaysia, macam mana nak cari ketenangan. Jadi saya cuba melarikan diri. Saya tinggal kat negara orang, tapi kat negara orang pun tak jumpa ketenangan. Tapi bila saya jumpa 2014 formula ni, 2015 saya balik Malaysia. So Yang pertama ke dah ada orang buat? first time, the first and only peranti, satu-satunya peranti yang kita harap mampu mengubah minda manusia dan menurunkan kadar penyakit mental di Malaysia. Sebab saya banyak bercakap pasal penyakit mental dekat Selamat Pagi Malaysia. Boleh tengok balik saya punya kupasan video Selamat Pagi Malaysia TV2 dengan Astro. Banyak sangat saya cakap pasal punca penyakit mental. Jadi kalau boleh, saya nak device ni membantu dalam mengurangkan masalah penyakit mental, especially kecelaruan personality bab nombor 3 dengan nombor 1 neurosis. Neurosis tu kemurungan berpanjangan lah. Terus macam mana bagi doktor sendiri? Testimoni macam-macam tu. Doktor punya, adakah belinda mengubah hidup doktor? Hidup saya? Oh banyak, Alhamdulillah. Baru je, kalau boleh mungkin boleh tengok kat Facebook saya, dalam 2-3 hari ni, cerita paling best 2 minggu lepas saya reprogram balik otak saya. Sebab kita dah berada di satu comfort zone. Jadi saya rasa tak apalah, saya tak nak lah ni lagi reprogram. Tapi 2 minggu lepas saya reprogram balik sebab saya berjumpa dengan Ustaz Yaakob Yusra. Lepas tu Ustaz Yaakob kata dia minta saya contribute something kepada madrasah di Sungai Petani. Dalam 500,000 lah. Lepas tu kepala otak saya berfikir, macam mana saya dapat 500,000 ni? Tak apalah, saya reprogram balik minda saya. So boleh tanya suami saya, malam-malam saya dengar juga ni. Saya dengar dan saya reprogramkan balik minda saya. Saya kata tak apalah, saya nak 1 juta je Tuhan bagi dalam masa seminggu. Saya tak tahu macam mana, tapi apa yang mesti saya bagi manusia tak mesti saya bagi Allah kan. So saya kata saya nak projek 1 juta ringgit lah dalam minggu depan ni, boleh dapat tak? Masa tu saya reprogram balik dan saya setiap malam saya dengar lah. Nak jadi cerita, minggu lepas Alhamdulillah dapat projek. Tapi projek tu bukanlah bernilai 1 juta, 1.39 juta, lebih daripada yang saya minta. Itu cerita 2 minggu lepas yang saya rasa macam okay, works, Alhamdulillah Tuhan bagi. Saya akan kongsikan dengan ramai orang rezeki ni. Lepas tu minggu lepas saya cuba lagi. Saya kata okay lah, cuba lagi sikit lah. Program kan nak mantau, nak bantu orang. Sebab saya baru ada plan dengan Kak Lija nak buat training lah, nak bantu golongan ibu tunggal. Saya kata kita ambil sikit lah. Saya program balik. Saya dengar 5 hari je. Alhamdulillah semalam saya dapat surat surat untuk projek RM255,000. So basically sebenarnya dia tergantung kepada individu juga. Kalau semakin tinggi dan semakin orang kata yakin kita terhadap ilmu yang kita belajar, mungkin semakin senang kita dapat. Sebenarnya saya consider saya punya testimoni ni lama juga saya dapat tahu. Seminggu baru saya dapat 1 juta, 1.3 juta. Ada peserta saya 1 hari. Dia telefon saya 1 hari je. Doktor, saya dah dapat ni. Doktor, saya cakap 1 hari je dapat. Oh, tercabar cikgu ni. Kan? Jadi sepatutnya result sebelum ni paling awal 3 hari. Tapi bila ada orang boleh reprogram balik hari ni, malam reprogram minda, besok dapat apa dia nak. Jadi dia jadi something yang kita pun macam best lah, maknanya dia ni lagi power lah ni. Dia punya sistem otak dia, cara dia berfikir, tak mustahil boleh dapat. Mungkin kepada mereka yang nak capai sesuatu macam SPM ke, boleh guna lah. Boleh guna. Ni cerita lagi best untuk SPM dan kenapa saya selalu bercakap dekat Pak Enma juga. Dulu saya pernah host untuk squad Pak Enma. Anak saya, jadi dekat anak saya sendiri. Anak saya dia lahir kat Amerika, dia balik dari Amerika umur dah 6 tahun. So biasalah agama tu kurang sikit kan, nak hafal Quran semua. Lepas tu baru few months back lah Lepas tu saya cakap dengan dia, Adam, cuba Adam recite surah Al-Falaq. Alamak, dia tak reti pula. Dia boleh kata, oh I do not know, I never learn it. Lepas tu sekolah orang putih kan. Lepas tu bila tak tahu tu saya kata okay tak apalah. So saya buat test. Malam-malam saya pasang surah Al-Falaq, repeatable kan, selama 4 hari. Sebab nak test apa orang kata keberkesanannya. So masuk hari ke-5 saya tengah drive masa tu. Lepas tu dia dekat belakang. Lepas tu saya cakap ni, Adam, apa kata if Adam recite Al-Falaq? Lepas tu dia recite Al-Falaq full. Saya berhenti tau, saya tengah drive, saya berhenti kat tepi jalan. Lepas tu saya pandang belakang. Adam, how do you know? It's only like 4 days. Dia boleh cakap, I do not know lah mom, it just pop up from my mouth, it's on my mind, it just pop up in my mouth. I do not know where I learn it. So saya, at that time saya percaya yang sebenarnya
Apa yang disebut tu keluar daripada minda separa sedar. Minda separa sedar kita boleh mengumpul segala macam maklumat kan. So masa kita tidur, bila kita programkan balik, saya berjaya, dia simpan dalam minda separa sedar. Dia akan keluarkan saat kita nak give up, minda kita akan kata, you cannot give up, kau tak boleh give up sebab kau berjaya. Itu yang disimpan oleh minda. Sama juga dengan anak saya, bila saya dari programkan dengan Al-Falaq, jadi dia keluarkan sahaja tanpa disedari. Dalam keadaan sedar, bila saya tanya balik, itu yang keluar dari mulut dia. Jadi saya kata, okay, this is good. So sekarang setiap malam anak saya memang saya bagi dengar. Alhamdulillah fokus belajar naik kan, dan beberapa teknik lah. Jadi master plan saya sebenarnya insyaAllah saya nak masuk dekat Kementerian Pendidikan. Sebab Kementerian Pendidikan kita ada Aku Janji Pelajar, di mana Aku Janji Pelajar ni sebenarnya pada pandangan saya ianya tidak reflect kepada pelajar punya peningkatan. Sebab kita cakap macam ni, bahawanya saya pelajar sekolah menengah akan berjaya, akan mematuhi peraturan. Okay, minda kita tak boleh bezakan betul dan salah, dan dia tidak reflect kepada perkataan akan. So you cannot say akan, saya akan berjaya. Hari ni kita cakap saya akan berjaya, dia bawa ke depan. Besok kita cakap saya akan berjaya, bawa ke depan lagi. So bila kita nak berjaya? Kita tak berjaya sebab ada perkataan akan tu. So you have to say saya berjaya instead of saya akan berjaya. Kalau kurus pun saya akan kurus. Okay, besok lah, lusa akan kurus. Tulat lah, tak kurus-kurus. Sebab apa? Sebab ada perkataan akan. Sama juga sekolah. Boleh? So Perancangan bulan Ramadan. macam mana? Perancangan untuk bulan Ramadan bulan tak? Perancangan untuk bulan Ramadan, insyaAllah kita just akan adakan infak biasa dan beberapa program training lah. So itu antara yang saya boleh kongsikan. Nanti kita kongsikan lagi. Memegang kepada jangan jaga tepi kain orang, jangan sibuk hal orang, dan dia sibuk dengan lebih menyibuk dengan menggunakan media sosial. Okey, sebenarnya saya ada tips-tips dalam media sosial juga yang dikaitkan dalam Islam ya. Jadi kita kena berhati-hati, kita kena menerima kehadiran orang kata pada zaman hari ini perlunya media sosial, tapi kita kena tahu bagaimana nak menggunakannya. Jangan salah guna. Ya? Tetapi ramai orang bila mendapat saranan ataupun nasihat mengatakan jangan percaya, jangan jadi keyboard warrior kan, tangan tu semua. Kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia tak peduli. Jadi sehubungan dengan itu, saya bangga dengan adanya Mindful ni. InsyaAllah Mindful ni boleh membantu untuk semua manusia set balik mind dia supaya dia faham hidup dan mati itu kenapa, dan hidup bila kehidupan kita apa yang sepatutnya tanggungjawab kita lakukan. Jadi apabila kita faham perkara-perkara ini, insya-Allah orang kata masyarakat, keluarga ataupun semua akan dalam keadaan yang sangat baik, insya-Allah. Kalau you nak kata orang, kalau you nak kaya for example lah, memang kaya lah, nak rezeki lebih, you dengar ni you program dalam mind you, insyaAllah, because ini memang dah terbukti. Saya sendiri yang dengar, saya sendiri, sebab tu saya suka berzikir. Dengan zikir, dengan ni kita boleh tarik rezeki, insyaAllah.